Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid. Berjumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran online. Seperti yang cikgu telah janjikan, kita akan sambung sesi pembelajaran ini untuk subtopik yang seterusnya dalam bab yang sama. Subtopiknya adalah 2.2 bentuk piawai, bahagian yang pertama. Untuk subtopik 2.1 angka bererti, sama ada untuk pengenalan angka bererti ataupun bagaimana cara membundarkannya, jangan lupa cek pada link di bahagian description. Cikgu telah letakkan di sana. Okey, insyaAllah kita mulakan. Dalam sesi kali ini, diharapkan murid akan dapat mengenal dan menulis nombor dalam bentuk piawai. Jadi hari ini pengenalan tentang bentuk piawai. Kena tahu bentuknya, bentuk umum piawai ini bagaimana, cara penulisannya. Jadi insyaAllah dalam penerangan pada kelas online hari ini, kita cuba mentelaahnya sama-sama. Okay, bentuk umum suatu bentuk piawai. Bagaimanakah bentuknya? Sebenarnya bentuk piawai itu ada kaedah penulisannya dan ditulis dalam bentuk A darab dengan suatu bentuk indeks asas 10. Apa itu A? A ialah nombor yang mana nilainya paling kecil, nilainya adalah 1, boleh bersamaan dengan 1, dan boleh juga lebih besar daripada 1, namun yang demikian tidak boleh lebih, tidak boleh sama dengan 10, bahkan lebih pun tidak boleh. Maksudnya, nilainya bermula daripada 1 dan kurang daripada 10. Mari kita lihat contoh-contoh nilai A yang mungkin. Jadi, cikgu letakkan di sini beberapa contoh. Boleh jadi nilai A itu adalah 1. Boleh dalam bentuk perpuluhan, 2,5, 6,72. Bahkan bentuknya mungkin dalam perpuluhan yang panjang sehingga 4 titik perpuluhan, 7,0003, 8,134 ataupun 9,99. Tidak boleh kurang daripada 1, bahkan tidak boleh sama dengan 10 dan lebih daripada itu. Itu adalah nilai A, nombor yang mesti pada julatnya, wajib. Manakala N, dalam bab 1 yang lalu telah diajar tentang hukum indeks. Jadi dalam hukum indeks ataupun bentuk indeks, ada nombor indeks yang mana terletak di atas suatu nombor asas. Jadi indeks ini merupakan integer. Kalau namanya integer, kena tahu pula jenis-jenis integer itu apa. Integer terdiri daripada nombor negatif, nombor positif, bahkan sifar juga termasuk dalam kategori nomor integer. Seperti ini. Sifar, negatif 2, negatif 7, 3, 8, dan 12. Okay. Manakala 10 merupakan asas kepada bentuk indeks tersebut, tidak boleh asas yang lain. Dia wajib dan mesti 10 dikuasakan terhadap suatu nomor indeks. Jadi secara umumnya bentuk piawai adalah dalam bentuk A darab dengan suatu bentuk indeks asas 10. Jadi bagaimanakah kaedah menukar suatu nombor tunggal kepada bentuk piawai? Ada kaedahnya. Namun yang demikian perlu diperhatikan terlebih dahulu, yaitu apabila suatu nombor tunggal ditukar kepada bentuk piawai, nombor bernilai lebih daripada 1 akan memberikan indeks positif. Maksudnya indeks positif ini adalah kuasa bagi nombor asas 10 tersebut, nilai indeksnya adalah integer positif. Namun yang demikian jika nombor bernilai kurang daripada 1, nombor tunggal itu kurang daripada 1, akan memberi nomor indeks terhadap asas 10 tersebut dengan integer negatif. Boleh lihat pada bahagian di sini, ini adalah bentuk indeks yang mana telah dipelajari dalam bab 1 yang lalu. Jadi A kuasa N
N ialah indeks positif. Boleh jadi juga A kuasa negatif N. Negatif N itu ialah indeks negatif. Jadi kita lihat contoh yang berikut. Contoh 5 ini menghendaki murid untuk menulis nombor tunggal berikut ke dalam bentuk piawai. Jadi bentuk piawai yang tadi dalam bentuk A didarabkan dengan bentuk indeks asas 10. Untuk soalan yang pertama, 28. Jadi bagaimanakah kaedahnya? Kita tahu 28 itu nomornya lebih daripada 10, maka perlu kita letakkan titik perpuluhan di sebelah kanan digit pertama daripada kiri. Jadi pertamanya adalah 2 daripada kiri. Titik perpuluhan kita letak pada sebelah kanannya. Jadi kalau kita lihat rumah untuk digit 2 itu rumahnya 10, maka kita perlu darabkan 2,8 ini kepada 10. Jadi 10 ini juga merupakan bentuk indeks yang mana asasnya 10, indeksnya 1 di bahagian atas. Jadi biasanya kalau dalam matematik perkali ataupun indeks 1 biasanya tidak ditulis dan dinyatakan. Jadi bentuk piawai bagi 28 adalah bersamaan dengan 2,8 darab dengan 10. Okay. Jadi penerangannya seperti ini. Nilai tempat bagi digit 2. Digit yang pertama ini nilai tempatnya adalah 10. Jadi apabila kita meletakkan titik perpuluhan di sebelah kanannya, maka perlulah kita mendarab nombor yang baharu ini kepada 10. Merujuk kepada rumah 10 yang diwakili oleh digit paling kiri ataupun digit pertama pada soalan tersebut. Yang penting titik perpuluhan selepas digit bukan sifar yang pertama. Seperti itu. Kita lihat juga untuk soalan B 280. Jadi soalannya 280. Digit pertama bukan sifar pada soalan ini adalah digit 2 yang mana nilai tempatnya adalah ratus. Jadi apabila kita meletakkan titik perpuluhan di sebelah kanannya menjadikan 280 kepada 2,80. Dan 2,80 ini perlu didarabkan dengan suatu nombor yang sepadan dengan nilai tempat bagi digit pertama bukan sifar tersebut. Jadi kita darabkannya dengan 100. Manakala 100 adalah bersamaan dengan indeks asas 10, yaitu 10 kuasa 2. 100 diubah kepada bentuk indeks asas 10 bersamaan 10 kuasa 2. Ini bermaksud 280 bila ditukar kepada bentuk piawai bersamaan dengan 2,8 darab 10 kuasa 2. Dari mana datangnya 10 kuasa 2? Daripada nilai 100 diubah kepada pendaraban berulang 10 darab 10, 10 darab 10 ubah kepada bentuk indeks 10 kuasa 2. Kita lihat lagi contoh yang terakhir untuk contoh 5 ini. Soalan C 2805,3. Jadi untuk soalan C ini, digit pertama bukan sifarnya adalah digit 2, yang mana nilai tempat bagi digit 2 ini adalah 1000. Jadi kita letakkan titik perpuluhan di sebelah kanannya seperti ini dengan syarat kita darabkan dengan suatu nombor yang sepadan dengan nilai tempat bagi digit pertama bukan sifar tersebut, yaitu 1000. Jadi 1000 ini nanti diubah kepada bentuk indeks asas 10, yaitu 10 kuasa 3. Seperti ini. Okay, 1000 sama dengan 10 darab 10 darab 10,
10 darab 10 darab 10 diubah kepada bentuk indeks 10 kuasa 3. Membawa maksud 2,8053 darab 10 kuasa 3 adalah perwakilan bentuk piawai kepada soalan C. 2805,3. Bagaimana? Adakah penerangan ini boleh difahami? Oke, sekarang kita lihat pula contoh yang ke-6. Tuliskan perpuluhan berikut dalam bentuk piawai. Yang tadi nilai soalannya lebih daripada 1. Membawa maksud indeksnya akan menjadi positif. Tetapi kalau nombor tunggalnya itu kurang daripada 1, yaitu dalam bentuk perpuluhan, akan memberikan nombor indeks bagi bentuk indeks itu dengan indeks negatif. Kita coba lihat. Untuk soalan 6E, 0,325. Untuk nomor 0,325, perhatikan digit pertama bukan sifar. Dalam nomor tersebut, digit pertama bukan sifar adalah nomor 3. Di mana nomor 3 ini, nilai tempatnya adalah per 10. Maka kalau per 10, kita ubahkan titik perpuluhan yang berada di kiri ini ke sebelah kanannya dengan syarat mendarabkan nomor tersebut kepada darab 1/10. Seperti ini. Nilai tempat bagi digit 3 ialah per 10. Bila mana kita menukarkan kedudukan titik perpuluhan ke sebelah kanannya seperti ini, kita mesti darabkan nombor yang baharu ini dengan 1/10. 1/10, coba lihat nota imbas kembali yang berada di atas ini. Jika 1/E kuasa N menurut hukum indeks boleh diubah kepada E kuasa negatif N. Kita naikkan ke atas, indeks positif akan menjadi indeks negatif. Maka untuk 10 ini, indeksnya adalah 1. Jadi bila kita tukarkan indeks 1 ini kepada negatif, maka 10 ini akan menjadi 10 kuasa negatif 1 seperti berikut. Maka nilainya 0,325 bila diubah kepada bentuk piawai adalah bersamaan dengan 3,25 darab 10 kuasa negatif 1. Ini yang dimaksudkan dalam nota dalam slide sebelumnya. Apabila nombor tunggal itu kurang daripada 1, akan menyebabkan nombor indeks bagi bentuk indeks dalam bentuk piawai tersebut bernilai negatif. Oke, untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh 6B. Soalannya adalah 0,00325. Lihat digit pertama bukan sifar. Yang ini sifar, digit pertama bukan sifar adalah 3. Dan kita lihat nilai tempat bagi digit 3 ini. Yang ini per 10, per 100, per 1000. Maka digit 3 nilai tempatnya per 1000. Jadi kalau per 1000, bila mana kita menukarkan kedudukan titik perpuluhan dari sini ke sebelah kanan digit 3, perlu kita darabkan nomor baharu tersebut kepada darab 1/1000. Seperti ini. Dan 1000 ini perlu ditukar kepada bentuk indeks. 1000 bersamaan dengan 10 kuasa 3. Seperti ini. Kerana 10 didarab berulang 3 kali. 10 darab 10 darab 10. Dan menurut hukum indeks, bila bentuknya bentuk pecahan 1/E kuasa N, kita jadikan bentuknya E kuasa negatif N, maka 10 kuasa 3 akan menjadi 10 kuasa negatif 3. Oleh yang demikian, 0,00325 bersamaan dengan 3,25 darab 10 kuasa negatif 3 bila diubah ke dalam bentuk piawai. Jadi,
Cikgu harapkan untuk dua contoh yang tadi cuba fahami dengan jelas. Boleh pause and then rewind semula video ini supaya apabila buat pengulangan akan lebih mudah untuk faham konsepnya, insya-Allah. Okey, contoh 7. Dikehendaki untuk menulis nombor piawai sebagai nombor tunggal. Ini bagaimana keadaannya, bagaimana kaedahnya. Jadi perlu tahu bahawa nilai 10 kuasa 5 yang ini pada contoh 7 adalah bersamaan dengan 10 darab 10 darab 10 darab 10 darab 10. Okey, yang itu dalam bentuk pendaraban berulang. Kita lihat di sini, kita ubah kepada pendaraban berulangnya yang mana bernilai 100,000. Apabila nilai 10 kuasa 5 ditukar kepada bentuk pendaraban berulang dan terus kita letakkan nilainya 100,000, maka bolehlah kamu pindahkan titik perpuluhan ini ke sebelah kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali bergerak ke sebelah kanan. Jadi bila kita gerakkan yang ini 10 kuasa 5 diubah kepada 100,000, nanti titik perpuluhan ini akan bergerak ke kanan sebanyak 5 kali daripada kanan nombor ataupun digit 4 bergerak ke sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilainya 417,000 adalah nombor tunggal yang diwakili oleh 4,17 darab 10 kuasa 5. Okay, contoh 8 pula. 8,063 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, perhatikan di sini ada nokta imbas kembalinya. 10 kuasa negatif 5 bersamaan dengan 1/10 kuasa 5. Sedangkan 10 kuasa 5 adalah 10 didarab berulang sebanyak 5 kali yang nilainya sama dengan 100,000. Jadi perhatikan bagaimana seperti ini. Jadi kalau pendaraban terhadap 1/100,000 sebenarnya ianya adalah pembahagian terhadap 8,063 bahagi dengan 100,000. Dari mana dapat 100,000 ini adalah dari 10 kuasa negatif 5. Sekarang kita selesaikan seperti berikut. Okay. Apabila pembahagian 8,063 terhadap 100,000, titik perpuluhan yang berada di sebelah kanan digit pertama bukan sifar ini akan digerakkan ke kiri sebanyak 5 kali. Asalnya di sebelah kanan, bergerak ke arah kiri kerana pembahagian 1, 2, 3, 4, 5. Jadi negatif 5 maksudnya ke kiri sebanyak 5 kali. Maka semua ruangan di bahagian atasnya kita letakkan digit sifar. Maka jawapan untuk nombor tunggal bagi 8,063 darab 10 kuasa negatif 5 adalah bersamaan dengan 0,00008063. Jadi itu adalah penerangan untuk contoh 7 dan 8 daripada bentuk piawai tukar kepada nombor tunggal. Sekarang contoh 9. Tentukan 3050 terabyte tukar kepada unit byte dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Jadi kena maklum nilai bagi tera itu adalah sama dengan 10 kuasa 12. Jadi nilai nanti yang di sini, nilai tera akan diubah kepada bentuk indeks terlebih dahulu. Perwakilannya seperti ini. Tera membawa maksud nilainya sama dengan 10 kuasa 12. Namun yang demikian, 3050 darab 10 kuasa 12 bukan dalam bentuk piawai. Soalan mahu jawapannya dalam bentuk piawai.
maka 3050 ini nanti perlu diubah kepada bentuk piawai terlebih dahulu. Sekali lagi, 10 kuasa 12 datang daripada tera. Okey, nilainya yang ini. Okey, sekarang kita selesaikan. 3050 adalah sama dengan 3,05 darab 10 kuasa 3. Yaitu, digit pertama bukan sifar adalah 3. Kita letakkan titik perpuluhan di sebelah kanannya. Nilai tempat bagi 3 ini adalah 1000. Maka kita akan darabkan 3,05 darab dengan 1000. Yang mana 1000 itu kita ubah kepada bentuk indeks asas 10 kuasa 3 seperti ini. Dan kemudian perhatikan pada rangkap jalan kerja yang ini terdapat dua bentuk indeks yang didarabkan. Masih ingat lagi hukum indeks yang pertama, pendaraban suatu bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama. Nah, kalau sudah lupa, perhatikan yang ini ya. Yang ini. Kita hanya perlu menambah indeksnya sahaja. Datang dari mana? Lihat contoh yang berikut. Yang ini menggunakan hukum indeks E kuasa M darab E kuasa N sama dengan E kuasa terhadap hasil tambah indeks M dan N. Jadi tinggal kita tambahkan sahaja. Kedua-dua ini diselesaikan dalam kotak yang berwarna jingga ini. Cikgu telah tandakan supaya mudah untuk murid mengenal pasti. Jadi selesaikan hasil tambah 3 dan 12 adalah bersamaan dengan 15. Oleh yang demikian, 3050 terabyte bila diubah kepada bentuk piawai dalam unit byte sama dengan 3,05 darab 10 kuasa 15. Jadi seperti biasa latihan pengukuhan untuk hari ini. Tadi kita telah pelajari tentang bentuk piawai, bagaimana menukar daripada nombor tunggal kepada bentuk piawai, kemudian daripada bentuk piawai tukar kepada nombor tunggal. Jadi bolehlah murid-murid pilih daripada soalan uji minda 2.2e ini mana-mana soalan untuk menguji kefahaman masing-masing. Jadi cikgu harap sangat penerangan yang dibuat pada hari ini dalam sesi PDP online ini dapat memberi kefahaman dan memudahkan murid untuk menjawab soalan-soalan dalam peperiksaan nanti insya-Allah. Jadi boleh cuba soalan ini, pausekan videonya dan catat soalannya dan cuba jawab pada kertas, dan boleh buat rujukan ataupun rujukan tambahan daripada buku teks. Jadi daripada cikgu, sebelum kita mengakhirinya, secara kesimpulannya di akhir pembelajaran boleh disimpulkan bahawa bentuk piawai sebenarnya memudahkan penulisan nombor, kerana suatu nombor yang bernilai yang besar ataupun nombor yang bernilai kecil dapat diringkaskan, cara penulisannya tidak begitu panjang dan sekaligus mudah difahami. Daripada cikgu, terima kasih kerana bersama-sama cikgu untuk sesi PDP online pada kali ini. Seperti biasa, bagi mereka yang merasakan video ini bermanfaat, bolehlah kongsikan video ini, copy linknya dan sebarkan ke grup kelas masing-masing. Dan bagi mana-mana murid yang masih belum lagi join channel cikgu, boleh klik link yang cikgu sertakan pada description video, iaitu untuk channel Telegram e-Tutor Math yang dikendalikan oleh cikgu sendiri. Jadi yang lain yang belum subscribe, silakan subscribe, boleh komen untuk pertanyaan dan sharekan video ini. Semoga tersebar manfaatnya untuk orang lain pula. Daripada cikgu, itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.